Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran siri yang ke-44. Hari ini kita membicarakan tajuk berkenaan dengan hukum mim sakinah ataupun mim mati. Jadi untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, nampaknya kita makin banyak menjumpa hukum-hukum yang perlu kita gunakan dan akan kita jumpa semasa kita membaca Al-Quran. Kerana itu kita perlu menguasai semua hukum-hukum yang terdapat di dalam pembelajaran ini sehingga kita boleh membaca Al-Quran dengan baik. Yang itu jangan lupa ajak kawan-kawan untuk subscribe dan like serta share bersama-sama dengan mereka yang ingin belajar dengan kita, supaya kita sama-sama dengan mereka mendapat rahmah dan keberkatan daripada Allah SWT kerana mempelajari wahyu yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita. Baik, perhatikan tajuk hukum mim sakinah. Itu kita belajar nun sakinah. Ini mim sakinah. Sakinah maksudnya mim mati. Dia tidak baris, mati ataupun tidak berbaris. Baik. Perkara pertama yang kita harus perhatikan, apabila mim sakinah, ejaan jawinya mim, ya, mim, sin, alif, kaf, nun, ha, bertemu, mim sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada berapa huruf? 29 huruf hijaiyah. Akan wujud 3 hukum yang besar adalah seperti berikut. Perhatikan, tengok ini mim sakinah saya buatkan supaya senang kita memahaminya. Mim sakinah berjumpa dengan apa? Pertama, berjumpa dengan huruf hijaiyah selain daripada ba dengan mim. Kenapa selain daripada ba dengan mim? Sebab ba dah sini ada penjelasannya, mim pun sudah ada penjelasannya. Jadi selain daripada mim dan ba, apabila mim sakinah berjumpa dengan dia, maka wujudlah satu hukum, iaitu izhar syafawi, iaitu hamzah, za, ha, alif, ra, shin, fa, waw, ya. Izhar syafawi dalam ejaan jawinya. Saya sebutkan supaya kita sama-sama dapat belajar dan bagaimana mengeja jawi. Kemudian dibacanya dengan izhar. Maknanya kita kena baca dengan izhar. Macam mana contohnya? Perhatikan, saya ada gariskan. Hasibta. Jadi mim yang mati bertemu dengan ha, huruf hijaiyah, maka di sini kita baca dengan izhar. Hasibta. Jangan didengung-dengungkan. Kalau kita dengung bunyinya macam ni, itu dengung. Tapi ini izhar macam mana? Terus tutup bibir. Kerana huruf mim adalah huruf bibir. Jadi satu contoh. Yang kedua, contohnya wa aslamta. Wa aslamta. Jadi mana contohnya? Iaitu yang saya gariskan ni, mim mati bertemu dengan huruf ta, iaitu selain daripada mim dengan ba. Maka kita kena baca dengan izhar. Gitulah huruf-huruf yang lain ataupun kalimah-kalimah yang lain kita jumpa dalam keadaan begini, itulah bacanya, iaitu dibaca dengan izhar. Kemudian apabila mim mati bertemu pula dengan huruf ba, apa hukum yang keluar daripadanya? Iaitu ihfa syafawi. Kita dah belajar ihfa, iaitu masa kita belajar nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini mim mati. Jangan keliru, nun sakinah dengan tanwin berbeza dengan mim. Mim mati bertemu dengan ba, dipanggil ihfa syafawi. Kalau nun dengan tanwin bertemu dengan huruf ba, dipanggil apa? Iqlab. Itu iqlab. Baik. Dan jangan keliru dengan ihfa yang ada di nun sakinah dan juga tanwin. Jadi kita perhatikan, dua tu berbeza. Baik. Apabila hukum ihfa syafawi, ejaannya hamzah, kha, fa, alif, hamzah, ikhfa, syafawi, syafa, wawiyah, syafawi. Jadi kita apa jadi?
kalau masa membacanya, maka hukumnya kita membaca wajib dibaca dengan dengung, dibaca dengung dengan 2 harakah. Contoh, wa tuzakkihim biha. Nampak saya lamakan bunyi tu. Yang saya gariskan ni di sinilah bunyinya. Jadi fa syafawi, di mana mim mati bertemu dengan huruf ba. Wa tuzakkihim biha. Apa bunyinya? Mim sana. Itu bunyinya mim. Baik. Kemudian kita pergi kepada mim bertemu pula dengan mim. Mim mati bertemu mim sakinah bertemu dengan mim yang berbaris ke bertasydid ke. Jadi apa yang kita perlu iaitu satu hukum akan keluar daripadanya, iaitu hukum idgham. Kita idghamkan mim itu mislain kerana hurufnya sama, mislain saghir namanya. Jadi hamzah dal wa alif mim idgham mislain minta la yanun mislain saghir sad ra ya ra. Idgham mislain saghir. Bagaimana membacanya apabila hukum ini terdapat? Iaitu kita wajib dibaca dengan dengung, sama juga dengan fa syafawi tadi, iaitu dengan 2 harakah panjangnya, iaitu lebih kurang 2 detik. 1, 2 gitu. Jadi contohnya perhatikan sini. In kuntum muslimin. Kan ada dengung saya bunyikan di sini. Mim mati bertemu dengan mim yang berbaris. Jadi hukumnya idgham mislain saghir. Kemudian cara membacanya in kuntum muslimin. Macam tu. Jadi di sini mesti kita dengungkan. Mim bertemu dengan mim. Baik. Kalau idgham mislain, kita tak baca yang ni. Kita terus macam ni. Kuntum satu macam ni. Iaitu kita akan dengungkan dia dan kita terus baca kalimah yang berikutnya. Baik. Itulah cara kita mengetahui apabila mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dia mengeluarkan 3 hukum, iaitu hukum izhar syafawi dibaca dengan izhar, kemudian dia bertemu dengan ba dibaca dengan hukum keluar hukum ikhfa syafawi, dibaca wajib dibaca dengan dengung, iaitu dengan 2 harakah panjang sedikit daripada 1 harakah. Baik. Kemudian mim sakinah bertemu dengan mim juga, sama ada mim berbaris atau mim bertasydid. Jadi dia keluarkan hukum. Di sini kita kena gunakan hukum idgham mislain saghir, ataupun selalu orang sebut idgham mislain idgham mislain. Jadi apa kita buat apabila kita jumpa hukum ini, mim bertemu mim, kita wajib baca dengung, wajib dibaca dengung 2 harakah. Contohnya seperti yang kita dapati di sini, mim mati bertemu dengan mim. Saya gariskan mana tempat-tempat yang kita bincangkan itu. Baik. Untuk terakhir hukum mim sakinah ini, kita disuruh mengambil perhatian kepada 2 huruf yang berikut. Tengok apa perhatian yang perlu kita buat, iaitu perhatikan di sana terdapat 2 huruf, terdapat 2 huruf yang perlu kita berikan perhatian dalam hukum izhar syafawi. Tadi yang pertama tadi, iaitu apabila jumpa semua 29 huruf hijaiyah selain daripada ba dengan mim, maknanya ada 2 huruf, iaitu fa dan waw, di mana kita perlu memberi perhatian agar kita tidak mengikhfakannya semasa berjumpa atau membaca yang mempunyai kalimahnya mengandungi huruf fa dan huruf waw. Ketika membacanya, hurufnya adalah fa, di mana sebab apa? Sebab fa-nya mahrajnya, iaitu fa bibir, daripada gigi atas tu fa pergi ke perut bibir, kemudian
hampir dengan makhraj mim. Mim memang dah huruf bibir. Mim, tutup mim. Lepas tu terbuka, tertutup balik. Kemudian huruf waw. Waw juga huruf bibir, membulat terbuka. Mim huruf bibir tertutup. Waw huruf makhraj bibir juga, tetapi terbuka. Waw makhrajnya juga hampir dengan makhraj mim. Jadi dua ni kita kena jaga-jaga kalau jumpa, supaya kita tidak mengikhfa'kannya. Kalau kadang kita tengok, kita berasa macam nak mengikhfa'kannya. Jadi kena jaga-jaga supaya tidak, sebab kena baca dengan izhar. Tadi kalau jumpa hukum izhar syafawi, kena baca dengan izhar. Jangan kita ikhfa'kan. Yang boleh berlaku oleh kerana teknikal lidah kita ialah huruf fa dan huruf waw. Okey. Itulah perhatian yang kita kena tumpukan supaya kita tidak membuat kesilapan apabila berjumpa dengan hukum izhar syafawi. Kalimah-kalimah yang punya hukum izhar syafawi kena baca dengan izhar betul-betul. Baik. Itulah saja berkenaan hukum mim sakinah, dan saya harap semua dapat faham. Dan kalau tak faham, boleh sertakan dalam komen, beritahu. InsyaAllah saya akan menjawabnya seberapa segera yang dapat, InsyaAllah. Dan selamat bertemu lagi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.